wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya kasihi Cikgu Hisham, rakan sebilik kepala saya, rakan yang masak dengan PR saya, yang dikasihi Tuan Haji Tajuddin, rakan lama saya, dia kata dia bertahun 1983, dan Cikgu Ridwan, rakan Cikgu Lokman yang bakal menggantikan tempat saya, dan rakan-rakan Aro semua. Saya sebenarnya semalam saya terfikir, dah 20 tahun saya jadi Aro, tak pernah ada postmortem tengah hari. Saya masih terfikir, saya pagi tadi pun saya terfikir, apa nak cakap? Saya cakap dengan si Muhammad ke siapa tadi, apa yang dipostmortemkan? Saya pun tak tahu apa nak dipostmortemkan. Kita tak ada masalah, tak apalah kita pergi. Sampai bawah saya nampak dia Tuan Haji Omar. Tuan Haji Omar, ada Haji Omar pula, ada majlis ke hari ni nanti kan? Tapi saya tak cakap lah, nanti rosak majlis nanti kan. Okey, dan katanya ada Haji Tajuddin. Saya tanya mana Haji Tajuddin, katanya ngetek. Lamanya ngetek, saya tunggu sebab tu saya tak naik, saya diamkan ke bawah. Itu pagar tutup. Rupanya dah tunggu ke atas, tak apalah. Dan saya pun tak sangka lah ada majlis seperti ini. Saya belum lagi menambahkan tugas saya sebagai RO, masih ada lagi 10 hari, sehingga 31, dan nanti disambung lagi pada SPM 2.0. Tapi oleh kerana mungkin hari ini adalah merupakan hari yang terbaik untuk kita berkumpul di sini bersama-sama, dan sebagai tugasnya, arahan tugas, kita pun hadirlah. Dan saya pun tak sangkalah, terima kasih banyak-banyak kepada semua jawatan kuasa yang telah bertugas-tugas menyediakan majlis ini. Saya pun terasa juga sebab saya tak silap, saya pernah tersilap hantar WhatsApp ke Telegram, ada majlis ke ni, tapi saya diam je, saya tak cakaplah, saya akan mungkin selepas kita buat tuntutan nanti. Okeylah, rakan-rakan semua, sebenarnya saya tak tahu saya nak rasa sedih ke saya nak rasa gembira. Saya nak rasa sedih tadi, dan bila tengok persembahan tu saya rasa gembira. Saya rasa gembira, tak jadilah nak sedih, tak jadi nak sedih. Terima kasih dan tahniah kerana video yang begitu kreatif, dan ada banyak gambar saya. Sebenarnya kat sekolah saya, dia dah tahu saya nak bersara, dia cari gambar saya, email tak jumpa. Memang tak ada gambar saya, sebab saya lah selalu juru gambarnya. Sebab saya lah selalu juru gambarnya, jadi tak ada pun gambar saya. Diorang cari, memang tak jumpa. Memang saya tak ada gambar kat sekolah, kecuali kalau ada gambar yang mungkin gambar yang formal, mungkin adalah. Tapi gambar-gambar yang jadi memang tak jumpa, sebab saya lah selalu yang buat begitu. Jadilah, terima kasihlah rakan-rakan ya. Dalam dunia perpesaan, saya telah terlibat dalam bahagian perpesaan ini daripada tahun, tak bila dah lupa, dah awal dulu lah ya. Tuan Haji Omar ni dia mendahului saya. Jadi murid saya, dari ketua pengawas jadi RO, dia belum pencen, saya belum pencen lagi. Jadi memanglah lama tugas saya. Tugas saya sebagai RO ni juga bermula daripada zaman PMR, zaman dulu-dulu lah. Zaman tak ada komputer, zaman tak ada telefon bimbit. Dulu jadi RO ni sangat senang. Bilik kepala Datuk Seri tu saya kontrol seorang. Saya kontrol seorang. Beberapa ramai ketua tak ada masalah pun. Tak ada panggilan telefon, tak ada apa, relax je. Relax je. Tak ada apa-apa, tak ada masalah apa. Apa ni, tak ada kata nak kejar sana. Saya suka sebab jauh. Saya jauh daripada rumah, saya pergi ke Datuk situ jauh. Bila habis bagi kertas soalan, tutup di kepala, saya tidur. Nanti petang orang akan kertas jawapan, kalau ada JOB, barulah buka. Kalau tak ada, saya balik. Itu je lah. Sebab tak ada siapa nak hubungi saya. Dan sepanjang saya sebagai RO tu juga, saya banyak rakan-rakan, kawan-kawan saya RO ada pelbagai jenis, dari pengetua, dari guru besar, dan rakan-rakan semua. Dan saya rasa dalam banyak-banyak grup, daripada dulu ke sekarang, grup yang ada sekarang ni lah, grup yang rasa sangat happy, sangat happy, kerja tak stres dan sebagainya. Sebab yang dulu semua, yang pengetua lah dengan cara dia, yang guru besar dengan cara dia, tapi yang sekarang sama-sama kita seronok. Kita boleh gelak, kita boleh gurau, kasar ke, lembut ke, macam yang tak pada cakap Tamil, siapa boleh cakap Tamil, memang seronok. Memang seronok lah. Jadi sesama kita lah. Dan Cik Najib tu sendiri, Cik Najib sendiri tu ialah anak muda saya tu.
daripada bukan boleh anak masa periksaan lah, daripada bawah sampailah di atas, kita lantik dia jadikan pegawai di PBD itu adalah atas permintaan kami RO. Walaupun saya kata dia tu muda, tetapi seperti kata Cik Syam tadi, apa juga SOP arahan yang dikeluarkan adalah yang terbaru. Jadi kita kena patuh pada apa yang dikatakan dia. Walaupun saya dah lama dalam bidang peperiksaan, tetapi saya patuh pada arahan yang terbaru. Itulah dia kita peperiksaan, sebab kita sentiasa menerima arahan yang terbaru. Jadi kita seronok, bekerja ni seronok, tak stres. Kalau saya rasa rakan-rakan pun tak pernah nampak saya stres. Kat sekolah saya pun tak stres. Saya relax. Apa yang boleh selesaikan, tak boleh sudah. Tak boleh sudah. Dan alhamdulillah, di mana kata Tuan Tajudin tadi, kita jangan terlalu dibelenggu dengan kerja, jangan terlalu risau tentang kesihatan kita. Alhamdulillah juga, selama saya berkhidmat hampir 35 tahun lah 35 tahun saya berkhidmat, sehingga hari ini saya belum lagi ambil satu MC pun. Saya belum ambil satu MC pun. Tangan saya penuh. Saya belum ambil satu CRK pun. CRK saya penuh. Saya hanya cuti sewaktu bapa saya meninggal dunia. Alhamdulillah, apa juga kerja yang melibatkan diri saya, keluarga saya, kebetulan saya ada tugas waktu itu. Contohnya katalah anak saya combo di UTSM, kebetulan saya ada mesyuarat di Paya Raja, singgahlah kejap. Di Johor Bahru, singgah kejap. Jadi saya tak pernah, dan anak saya semua lahirnya bulan 12. Cuti sekolah. Waktu cuti sekolah ataupun bulan 6. Jadi saya tak ambil cuti pun. Saya tak ambil cuti pun. Jadi sehingga hari ini saya MC saya penuh, CRG saya penuh. Dan sekolah juga tertanya saya, cikgu pernah pergi haji tapi tak pernah cuti haji. Cikgu pergi haji bila? Saya pergi haji semasa saya dah jadi cikgu tahun 89. Tapi tak pernah pergi cuti, tak ada cuti haji pun. Saya pergi haji selama 52 hari tahun 89. Saya balik, pengetua saya panggil saya balik. Okey, dah balik, selamat semua. Dia pulangkan balik orang permohonan saya pergi haji tu. Inilah orang kau nak berbuang je lah dia. Bila datang. Dia datang. Orang tu saya simpan sampai sekarang. Zaman tu belum ada komputer, tahun 89. Pakai manual lagi. Jadi kat situ tu sebenarnya saya seronok. Saya bekerja, saya seronok. Di sekolah pun saya rasa saya jadikan sekolah tu sebagai rumah kedua saya. Orang rumah saya kata itu rumah pertama saya. Sebab tiap-tiap hari saya pergi sekolah. Boleh kata tiap-tiap hari saya pergi sekolah. Hari sekolah saya pergi sekolah. Hari tak sekolah pun saya pergi sekolah. Saya pergi sekolah. Jaga tu tanya, kenapa cikgu pergi sekolah? Walaupun kadang-kadang tak sampai 5 minit saya ada di sekolah. Sebab daripada rumah saya tu nak pergi Pek Sulong, dia ada 2 traffic light. Satu traffic light di depan sekolah. Traffic light di depan sekolah tu orang panggil tu traffic light Cikgu Makno. Satu lagi traffic light di balai polis. Bila saya sampai dekat depan sekolah, traffic light tu warna merah, saya pusing sekolah. Saya keluar dia dah hijau. Sebab tu saya tercari di sekolah. Jadi itulah sebab tu orang kata Pak Nur tu gila tuan. Apalah walaupun hanya untuk sekejap pergi sekolah. Baik. Jadi rakan-rakan semua dalam dunia periksaan ini, mengurus periksaan ini, dia mendidik kita menjadi orang yang berdisiplin. Tuan-tuan lihat diri tuan-tuan sendiri, kita menempati waktu, kita berdisiplin, kita bekerja ikut peraturan dan sebagainya. Kalau di antara tuan-tuan ini ada yang tidak berdisiplin, saya rasa tuan-tuan tak lama dalam arung. Mungkin sekejap dia dalam arung, tahun depan off. Tapi oleh kerana tuan-tuan ada komitmen yang kuat, ada komitmen yang kuat. Dan selalu saya berbincang dengan Cik Alji. Kalau dulu saya bincang dengan Cik Alji Cikgu Azman, kita cari RO yang betul-betul komitmen. Sebab kita nak menguruskan periksaan, bukan kita nak menguruskan suatu benda yang ada dalam kelas. Dalam kelas tu kita boleh suka-suka kita, tapi dalam periksaan kita kena rigid dengan masa, kena rigid dengan waktu, dengan tugasan, SOP dan sebagainya. Dan saya sendiri sebagai seorang RO, saya dah terlibat dalam banyak peperiksaan, dari periksaan PMR, PTK, saya periksa dengan SPM, dengan periksa luar negeri, dan progresi saya dah terlibat, semua saya terlibat. Dan PTK juga saya
pernah dalam satu masa yang sama saya ketua pengawas, saya lah calon peksa. Masa tu tak ada orang. Saya jadi ketua pengawas dekat SDBL. Saya ambil peksa dekat sekolah pengusahaan. Saya dah bagi kertas, dah bagi semua. Okey, calon boleh mulakan sekarang. Mula je saya start kereta, saya lari pergi ke pengusahaan. Saya peksa sana. Setengah jam saya cabut balik pergi ke SDBL. Masa tu tak, orang peksa saya tak ramai. Saya pergi balik ke sana. Alhamdulillah, masa tu saya ambil peksa dengan Cik Azman. Sama-sama kita lawan ambil pemeriksaan. Dia pemeriksaan, saya pemeriksaan. Dia dapat 3, saya dapat 4. Dia 1 jam, saya setengah jam, saya dapat 4. Saya menjawab hanya kerana pengalaman sebagai seorang petugas pemeriksaan. Saya pernah jadi ketua penanda, saya pernah jadi pejabat, pembuat soalan, saya pernah terlibat dengan banyak terlibat dengan pemeriksaan. Dunia saya memang banyak terlibat dengan pemeriksaan. Jadi sebab itulah bila dalam pemeriksaan saya tak nak stres sangatlah. Yang penting kita ikut SOP. Mana yang boleh disortkan, kita sortkan. Sebab hasilnya sama. Hasilnya sama. Kadang-kadang pusing-pusing gitu, pusing-pusing gitu je. Cuma kadang-kadang kita kerana nak ikutkan kehendak orang yang di atas, kehendak orang di atas, jadi terpaksalah kita buat walaupun kadang-kadang tipu. Okey. Jadi satu lagi saya nak bagi tahu lah. Sebenarnya saya tak pernah bagi tahu pun pada orang lain dalam pemeriksaan ni. Bila kita bertugas, kita buat tuntutan yang sebenar. Kalau lebih sikit, lebihlah sikit untuk beli pen, untuk beli itu kita tuntutlah yang sebenar. Untuk kaya memang tak ada, untuk banyak duit memang tak ada. Tapi tahun 2010, 2009, 2010, 11, 12 itu adalah zaman mewah. Zaman mewah dalam pemeriksaan. Dalam masa itu saya ialah RO, saya ialah ketua pemeriksa, saya ialah ketua PTK. Tuan-tuan bayangkan dalam masa setahun, dulu tak macam sekarang. Kalau sekarang ni tuntutan kita masukkan dalam akaun gaji. Dulu kita boleh masukkan akaun bank khas untuk tuntutan. Dalam masa setahun saya boleh dapat sampai 15,000 duit. 15,000. Sebagai ketua penanda saya dapat dalam lebih kurang 6,000. PTK 2,000, PMR lagi Kemudian dengan kelebihan sebagai seorang ketua penanda, orang panggil ceramah sana, ceramah sini, saya boleh dapat 15,000. 3 tahun saya dapat 45,000. Tadi tu yang Cikgu Azuri cakap tu nak belakang kereta tu, JKQ tu ialah duit pemeriksaan. JKQ tu saya beli dengan duit pemeriksaan. Yang tahu Cikgu Azman, Haji Azman. Saya beli cash 52,500. 52,500 saya beli. Itu duit pemeriksaan. Sebab tu saya pakai sampai sekarang. Kalau pejabat saya, pejabat pemeriksaan saya. Jadi masa tu memang mewah, berbanding dengan sekarang. Jadi bila kita lihat yang paling penting sekali ialah kita menjaga integriti kita, kita jaga kerahsiaan kita. Saya tak pernah bagi tahu pun orang yang saya ini ialah RO. Saya tak pernah bagi tahu orang pun saya ini ketua pengawas. Sampailah baru-baru ini di sebuah pusat, misalnya Cikgu saya tidak dibenarkan masuk ke dalam bilik pemeriksaan. Cikgu duduk luar, disuruh keluar. Dia tak tahu yang saya ni RO. Dia tak tahu saya ni RO. Dia suruh saya keluar. Saya sahaja masuk je, saya bakal batu dia masuk. Dia ikut saya. Dia ikut apa? Lepas tu saya ingat dia apa? Di asal-asal saya suruh keluar. Saya boleh kata, apalah, terima kasih lah keluar. Saya keluar, saya masuk ke bilik lain pula. Dia tengok saya. Dia tengok je saya. Saya masuk bilik lain, dia tengok je. Dia tengok ke atas tu. Akhirnya saya duduk dekat tempat ketua. Dia pun terpanjang dulu tengok saya. Dia tak tahu yang saya ni RO. Padahal cikgu tu jiran saya. Jiran saya, dia tak tahu saya RO. Saya semua jaga yang saya ni bukan RO, dan saya tak boleh tunjukkan yang saya ni RO. Cuma orang perasan kat kampung tu kalau musim peksa dia hilang. Dia subuh tak ada, maghrib tak ada, isyak tak ada, itu je orang tahu di bang peksa. Tapi dia tak tahu yang saya RO. Orang yang rapat dengan saya, jiran saya pun tak tahu saya RO. Dia dipaksa saya suruh keluar. Itu pengalaman manis lah
pengalaman manis. Jadi kat situ itulah, kita kena jaga integriti kita, kita kena jaga siapa diri kita, dan kita janganlah beritahu sesiapa. Kalau masih ingat lagi yang petang kemarin itu Raza cikgu perempuan yang datang ke bilik kebal ambil kotak, ingat lagi petang kemarin itu? Itu juga asalnya ketua pengawas. Kemudian dia jadi RO, asalnya ketua pengawas. Ketua pengawas bersama dengan Cik Najib. Kemudian dia ni menjadi pusat, saya lupa pusat mana. Lepas itu saya dah RO, selesai ada pegawai datang. Dia tanya siapa ni dengan pegawai tu masa dia jadi ketua pengawas. Kemudian pegawai tu dia katalah saya daripada jabatan. Mana tanda jabatan? Dia tak tunjukkan. Tak tunjuk, jangan masuk, keluar. Dia tu suruh keluar. Lepas tu pegawai jabatan tu telefon pada Haji Azman. Tu RO mana? Cikgu siapa? Okey, tahun depan nanti dia jadi RO. Kerana ketegasan itulah dilantik jadi RO, sekarang jadi RO STP. Okey, jadi itulah sedikit dunia peperiksaan. Di sekolah saya juga saya pernah terlibat sebagai penyelas peperiksaan. Pada tahun 2010 saya telah pun dinobatkan sebagai user peperiksaan di Johor. Saya kira cemerlang bilik peperiksaan cemerlang di Johor. Itu pengalaman manis saya. Pengalaman manis saya sepanjang menjadi seorang petugas peperiksaan. Jadi saya harap rakan-rakan kita kena istiqamah. Kita kena terima tugas kita dengan penuh dengan penuh integriti, dengan penuh semangat, dengan keikhlasan, dan kita kena redha dengan apa yang ada. Kalau saya tahu lah macam Cikgu Azuri, kita faham dia ada seorang anak OKU. Saya dah pernah jumpa anak OKU. Cikgu Zaini ada Cikgu Zaini ada anak OKU. Teruskan, tunjukkan komitmen. Sebenarnya saya pun ada 2 anak OKU, tapi saya relax dia. Anak saya itu saya jadikan sebagai pendorong kepada saya. Kita ada anak surga, itulah yang akan membawa kita masuk ke surga insya-Allah. Belum tentu anak kita yang sempurna itu akan bawa kita masuk ke syurga. Jadi bertambahlah, itulah rezeki yang diberi oleh Allah. Tak semestinya yang baik itu baik dan yang tak baik itu tak baik. Jadi saya rasa saya pun tak ada apalah nak cakap banyak. Dan nanti pun kita jumpa lagi, kita cakap banyak lagi. Esok jumpa. Okey. Jadi saya secara rasminya lah ucapkan terima kasih di atas majlis ini. Sebenarnya malam tadi pun saya dah rasa macam saya nak buat satu majlis untuk kawan-kawan. Saya dah cakap dengan rumah saya, carilah apa-apa hadiah yang dekat rumah ni bungkus boleh kita bagi kawan-kawan. Tapi saya tak tahu awak. Saya tak fikir kalau hari ni ada majlis, punya ada buat majlis postmortem je yang tahu hari ni. Jadi saya minta maaf lah banyak-banyak sepanjang saya bersama kawan-kawan secara rasminya. Minta maaf banyak-banyak. Memang kadang-kadang gurau kita ni kasar. Saya suka curi gambar, curi gambar candy dan sebagainya itu untuk seronok-seronok. Untuk seronok. Saya ada beribu-ribu gambar. Saya tak jumpa siapa si Lokman minta saya gambar Cik Omar. Ada banyak, tapi nak cari kat mana dah lupa dah. Dah lupa dah kat mana. Jadi saya mohon maaf banyak. Saya pesan kepada rakan-rakan, selepas ini kita akan berjumpa lagi sebagai sahabat, sebagai kawan. Kalau jumpa saya di luar, tegurlah saya bila saya bincin. Saya bincin. Mungkin kalau lepas saya bincin nanti kawan-kawan akan jumpa saya taklah macam saya sekarang ni pakai baju smart. Saya selalu selekeh je. Saya selekeh je kat luar saya ni motor buruk, relax. Bawa gaji tu sebab saya seorang yang simple. Saya tak menyusahkan orang, saya tak menyusahkan orang rumah. Saya simple. Contoh saya simple satu lah yang ada rakan-rakan perasan saya simple. Orang rumah saya pun selalu tegur. Saya tak ada dompet. Saya tak ada dompet. Saya tak pernah ada dompet. Dompet saya ni simple je. Simple je. Kat mana? Kat Lawan? Ini dompet saya. Kat mana ni lah dompet saya? Plastik ke? Pernah satu ketika suatu saya jadi ketua penanda dekat masa kami di hotel. Kami makan di bawah, dibayar lah makan. Maksud tu pakai kod dan sebagainya. Saya belanja diorang. Bila saya keluarkan dompet saya dah bayar, diorang tergelak-gelak tengok ada pakai kod dia punya dompetnya.
Tak apa dia, yang penting isi je tu. Jangan dompet mahal tapi isi tak ada. Okey. Jadi itulah saja yang dapat saya sembang dengan kawan. Selepas ini kita masih kawan sehingga bila-bila kita akan jadi kawan. Pengalaman dalam peperiksaan, pengurusan peperiksaan adalah pengalaman yang sangat manis. Pengalaman yang sangat manis. Kalau tuan-tuan jadi seorang RO, integriti itu perlulah dijaga. Saya selalu dululah sebelum nilai, kalau SPM nak keluar, malam-malam saya matikan telefon. Malam-malam saya matikan telefon, petang saya dah matikan telefon. Sebab saya ni adalah antara sebelum online sebelum saya lah antara orang pertama sekali tahu keputusan SPM. Selalu sehari sebelum saya dah ambil keputusan. Jasman, pergi ke Muar dan sebagainya. Kita dah habis dah tengok orang keputusan. Nanti kawan-kawan tanya, yang dah tahu dia tanya, mana macam sekolah aku, macam mana sekolah aku, macam mana sekolah aku, berusaha begitu. Tok telefon, macam mana? Tapi saya simpan, saya tak cakap. Saya tak cakap. Sebab kita menjaga integriti. Jaga integriti. Walaupun anak saya SPM, saya pun tak cakap. Saya cakap dia diam. Biar dia ambil esok, dia rasa sendiri tentang rasa seronoknya ambil keputusan itu. Dan seronoknya pengetua dan guru menunggu pukul 10 esok untuk tahu keputusan. Jadi ialah banyaklah kalau nak cerita tentang peperiksaan. Itulah sebahagian daripadanya supaya tuan-tuan, rakan-rakan semua nanti dapat meneruskan legasi RO ni. Saya bernasib baik kerana saya tahu inilah tahun terakhir saya sebagai RO. Rakan-rakan belum tahu lagi bila tahun terakhir jadi RO. Mungkin tahun depan jadi ketua pengawas, kita tak tahu. Jadi nasib baik saya tahu RO sampai akhir akhir perkhidmatan saya. Jadi itu saja yang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.